Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua penonton video kami. Tajuk pembentangan video yang akan kami bentangkan pada hari ini adalah falsafah pendidikan kebangsaan. Video pembentangan pada hari ini telah disediakan oleh ahli-ahli kumpulan 2, iaitu saya, Nur Sazliana binti Julhasa yang mempunyai nombor matrik 155858 dan Nur Sazwani binti Muhammad Syukri yang mempunyai nombor matrik 155952, dan yang seterusnya ialah Nur Idinah Sofia binti Muhammad Azizi yang mempunyai nombor matrik 159649. Marilah kita mulakan pembentangan pada hari ini dengan pengenalan. Poin yang pertama adalah sistem pendidikan di Malaysia sering diperbaharui sejak berlakunya penjajahan ke atas negara ini. Pembangunan yang giat dilakukan mendorong sistem pendidikan di Malaysia untuk dimajukan. Ayat pertama pada poin ini menunjukkan bahawa penjajahan ke atas tanah Melayu dahulunya telah memberikan kesan yang penting kepada sistem pendidikan di Malaysia. Kerana setiap penjajah tersebut, iaitu British, Jepun dan juga Portugis, telah meninggalkan sedikit unsur-unsur mereka dalam sistem pendidikan di Malaysia. Khususnya pada zaman penjajahan pihak British di mana mereka telah menjalankan dasar pecah dan perintah dan juga dasar Malayan Union yang telah menyebabkan sistem vernacular di Malaysia diwujudkan. Poin yang kedua ialah selama beberapa dekad, sistem pendidikan di Malaysia telah melalui beberapa fasa yang berbeza untuk menghasilkan suatu sistem yang mampu melahirkan generasi minta kelas pertama. Ayat kedua pada poin pertama merujuk kepada peralihan sistem pendidikan di Malaysia yang beralih daripada sistem tradisional kepada yang lebih moden. Poin yang kedua ini merujuk kepada sistem pendidikan di Malaysia yang diubah beberapa kali untuk menghasilkan satu produk yang lebih baik. Poin yang terakhir ialah salah satu aspek yang perlu dititik beratkan ialah pembangunan teras Islam dalam kurikulum yang sedia ada. Poin ini merujuk kepada penerapan teras-teras Islam dalam kurikulum pada semua peringkat pendidikan. Hal ini kerana falsafah pendidikan kebangsaan adalah satu falsafah yang berteraskan kepercayaan kepada Tuhan. Itu sahaja bagi pengenalan, saya akan serahkan kepada ahli kumpulan yang seterusnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Sazwani binti Muhammad Syukri dan saya akan membentangkan tentang latar belakang sejarah reformasi pendidikan di Malaysia. Jadi di Malaysia terdapat dua sistem yang telah digunakan. Yang pertama adalah sistem pendidikan Islam dan yang kedua adalah pendidikan semasa penjajahan British. Jadi pertama sekali mari kita lihat sistem pendidikan Islam. Pendidikan Islam pada ketika itu tidak formal dan dibawa oleh pedagang Arab serta India sejajar dengan penyebaran agama Islam di tanah Melayu ketika itu. Mereka juga membina sekolah-sekolah pondok untuk menjadi tempat mengajar. Sekolah-sekolah ini diajar oleh para ulama, guru agama serta imam. Kemudian mereka mempelajari subjek-subjek tersebut secara tradisional dan juga secara menghafal. Sekolah ini dilokasikan di tempat-tempat yang berdekatan dengan sungai kerana ketika itu pengangkutan utama adalah melalui sungai, iaitu menaiki kapal kecil ataupun bot. Subjek-subjek yang ditawarkan atau difokuskan adalah seperti Quran Sunnah, teologi, fiqh serta sejarah Islam. Dan akhir sekali adalah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan sistem pendidikan Islam ini adalah untuk membina ataupun melahirkan umat Islam yang taat serta berguna kepada masyarakat Islam. Okey, mari kita lihat pula kepada pendidikan semasa zaman penjajahan British. Jadi, pihak British telah mencipta satu dasar baru iaitu dasar Laissez-faire yang telah memisahkan persekolahan di Tanah Melayu kepada 5 jenis persekolahan. Yang pertama adalah persekolahan vernakular Melayu, yang kedua adalah vernakular Cina, yang ketiga adalah vernakular Tamil, yang keempat adalah vernakular Inggeris dan yang kelima adalah sekolah agama ataupun sekolah madrasah. Jadi mereka telah membina sekolah vernakular Inggeris di kawasan-kawasan bandar. Sekolah-sekolah begini dibina oleh mubalik-mubalik Kristian yang pindah ke Tanah Melayu.
Jadi sekolah-sekolah ini tidak popular dengan masyarakat Melayu kerana ia dibina di dalam bandar. Masyarakat Melayu pada ketika itu selalunya tinggal di kawasan yang luar bandar dan juga terpencil sikit. Jadi ianya tidak popular. Satu lagi faktor yang menyebabkan sekolah-sekolah ini tidak popular adalah mereka takut mereka akan ditukar menjadi Kristian. Dan juga mereka masih ada pilihan-pilihan lain seperti sekolah madrasah dan sekolah vernakular Melayu. Sekolah-sekolah Inggeris ataupun vernakular Inggeris juga menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Dasar license fair tersebut juga telah mengancam struktur sistem pendidikan kebangsaan yang ingin menggabungkan atau mengintegrasikan nasional kerana dasar ini telah memecah belahkan nasional ataupun perkauman. British telah membina sekolah vernakular Melayu namun dengan pendidikan yang asas dan sangat terhad hanya untuk meningkatkan sedikit literasi dalam pelajar untuk menjadi petani dan juga nelayan. Mereka takut kaum ini ataupun pelajar ini akan menentang semula kerajaan British pada ketika itu. Jadi saya juga telah menceritakan bagaimana sekolah Inggeris tersebut tidak popular. Jadi pihak British juga telah mengambil langkah untuk menarik populasi Melayu ke sekolah vernakular Inggeris. Apa yang pihak British telah lakukan adalah pihak British telah mengadakan satu polisi yang di mana kaum Melayu yang dapat berbahasa Inggeris sahaja yang akan diterima untuk bekerja di pentadbiran dan juga pusat komersial milik pihak British. Jadi saya serahkan kepada Irina Sofia pula. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Irdina Sofia binti Muhammad Azizi akan mengulas tentang reformasi pendidikan selepas kemerdekaan. Selepas kemerdekaan negara, nasionalis negara termasuk pendidik Melayu Islam mula untuk membentuk semula sistem pendidikan berdasarkan cara baru, iaitu falsafah yang tepat, konsep yang moden, kandungan dibangunkan secara tempatan dan relevan dengan keperluan sebenar negara yang baru merdeka. Oleh itu, beberapa dasar pendidikan baru telah digubal untuk mengubah keadaan. Yang pertama, sekolah vernakular Melayu dan Inggeris mula mendapat sambutan di kalangan orang Melayu atas sebab ekonomi dan agama. Kedua, pengajaran ilmu agama Islam di kedua-dua sekolah kebangsaan, sekolah Inggeris dahulu, telah disyorkan oleh laporan Razak yang dikemukakan pada tahun 1956. Seterusnya, pada tahun 1960, kerajaan menerima laporan Rahman Talib dan pengajian agama Islam diwajibkan kepada semua pelajar Islam di semua kerajaan. Selain itu, pada tahun 1979, laporan Jawatankuasa Kabinet Kajian Semula Pelaksanaan Dasar Pendidikan telah mengesyorkan semua pelajar Islam diwajibkan menduduki ilmu agama Islam dalam peperiksaan kebangsaan. Kemudian, pada tahun 1983, berdasarkan laporan yang sama, Kementerian Pendidikan telah melaksanakan kurikulum baru sekolah rendah, lebih dikenali sebagai KBSR. Pada tahun 1987 pula, falsafah pendidikan kebangsaan telah digubal yang menyatakan matlamat untuk mewujudkan warga negara Malaysia yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan yang teguh. Selepas itu, berikutan penggubalan falsafah pendidikan kebangsaan, Kementerian Pendidikan telah melancarkan kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM pada tahun 1989. Akhir sekali, pendidikan moral telah diperkenalkan untuk pelajar bukan Islam. Terdapat 5 isu asas dalam reformasi pendidikan. Yang pertama, sekularisme. Dalam konteks sistem pendidikan, ia menjadi sekular jika falsafah pendidikan tidak berasaskan ajaran Islam, di mana mata pelajaran yang diajar adalah terpisah daripada asas-asas Islam. Seterusnya, kurikulum tidak berasaskan Islam dan ketiadaan sistem nilai Islam. Kedua, dualisme dalam sistem pendidikan merujuk kepada kewujudan dua sistem pendidikan iaitu tradisional agama dan sekular sistem kebangsaan. Ketiga,
personality holistik. Dalam falsafah pendidikan kebangsaan, trust pendidikan dan latihan adalah pembangunan sumber manusia. Ia bukan sahaja bertujuan untuk melengkapkan individu dengan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai, tetapi juga untuk melahirkan warga negara yang bertanggungjawab dengan nilai moral dan etika yang kukuh. Seterusnya, Islamisasi pendidikan. Menurut Hasan Langgulung, umat Islam perlu mengelak dua kesalahan, iaitu meniru secara membuta-tuli terhadap Barat dan menolak mentah-mentah segala sesuatu Barat kerana pemodenan bukanlah bermaksud pembaratan. Yang kelima, pendekatan bersepadu dalam pendidikan. Tahar Jabi mengenal pasti 3 pendekatan asas dalam keadaan pemikiran semasa di kalangan umat Islam, iaitu pendekatan tradisionalis, pendekatan Barat kontemporari dan pendekatan eklektik. Menurut Siddiq Baba, untuk mewujudkan proses integrasi yang berkesan, 3 perkara perlu dilakukan, iaitu pembangunan asas epistemologi, iaitu asas untuk integrasi. Seterusnya, pembangunan institusi untuk melaksanakan proses, dan akhir sekali, perkembangan beasiswa. Seterusnya, saya akan membentangkan implikasi terhadap pembangunan modal insan di Malaysia. Terdapat 5 poin utama dalam aspek ini. Yang pertama ialah mampu diaplikasikan kepada peringkat yang lebih tinggi. Poin ini merujuk kepada kemampuan kurikulum yang berteraskan Islam mampu bersaing di persada dunia. Perkara ini dapat dilihat daripada kejayaan Universiti Islam Antarabangsa untuk menempatkan diri dalam kalangan universiti yang mempunyai reputasi yang baik. Poin yang kedua ialah kurikulum yang berteraskan Islam diterapkan dalam semua sektor pengajian. Perkara ini merujuk kepada penerapan unsur-unsur Islam dalam kurikulum yang sedia ada pada kesemua peringkat pengajian, daripada tadika sehingga peringkat yang tertinggi di universiti. Poin yang ketiga ialah penglibatan yang aktif daripada sektor swasta. Maksudnya di sini ialah sektor-sektor swasta juga turut menerapkan aspek-aspek Islam dalam kurikulum pendidikan mereka. Poin yang keempat ialah mengaplikasikan Islam sebagai teras, tetapi unsur lain juga dititik beratkan. Perkara ini merujuk kepada walaupun kurikulum adalah berteraskan Islam, tetapi unsur-unsur budaya lain juga tidak dilupakan, seperti unsur-unsur yang konvensional dan juga unsur-unsur Barat. Poin yang terakhir ialah penerapan pendekatan yang bersepadu dalam sistem pendidikan. Pendekatan bersepadu merujuk kepada suatu sistem pendidikan yang mempunyai elemen-elemen teras Islam. Sebagai contoh, pelajar yang mengkhususkan ekonomi juga mampu belajar ekonomi Islam. Begitu juga dengan pelajar-pelajar yang mengkhususkan undang-undang. Mereka juga mampu untuk belajar tentang undang-undang Islam. Itu sahaja bagi implikasi. Saya akan serahkan kepada ahli kumpulan yang seterusnya. Kembali semula dengan saya Syazwani. Jadi apa yang kita dapat konklusikan daripada rumusan atau jurnal model eklektik ini adalah Malaysia telah melalui pelbagai pembaharuan dan perubahan yang dapat meningkatkan kualiti pembelajaran kepada pelajar semasa. Malaysia juga telah berjaya mencapai identiti sendiri yang berteraskan Islam dan Melayu. Model eklektik ini juga telah memberi peluang kepada Malaysia untuk bertukar daripada sistem konvensional kepada sistem Islami. Dan yang terakhir adalah graduan daripada sistem ini telah diasah untuk memberi sumbangan dan idea untuk menjadikan model ini lebih efektif. Jadi saya serahkan pula kepada perbincangan. Untuk bahagian seterusnya, saya akan menerangkan apakah penyataan falsafah pendidikan Malaysia. Pendidikan di Malaysia ialah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab,
dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Terdapat beberapa elemen dalam FPK, antaranya ialah pendidikan merupakan suatu usaha berterusan. Ini bermaksud pendidikan seharusnya diberikan secara berterusan bermula dari sekolah rendah, sekolah menengah hingga ke universiti. Seterusnya, memperkembangkan potensi individu. Perkembangan individu yang seimbang dari segi jasmani, rohani, emosi, intelek dan juga sosial akhirnya akan membawa kepada perkembangan potensi secara menyeluruh dan bersepadu. Selain itu, membentuk insan yang seimbang dan harmonis. Kepercayaan kepada Tuhan juga merupakan elemen dalam FPK. Membentuk rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berupaya menikmati kesejahteraan diri dan akhir sekali, rakyat Malaysia yang dapat memberikan sumbangan juga adalah elemen-elemen penting yang ditekan dalam FPK. Secara kesimpulannya, falsafah pendidikan kebangsaan amat menitik beratkan unsur-unsur Jerry, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek bagi melahirkan insan yang seimbang dan harmonis. Soalan yang kedua adalah, apakah kepentingan falsafah pendidikan kebangsaan? Jadi yang pertama adalah terhadap individu, kita boleh lihat dengan Jerry, iaitu untuk melahirkan individu yang holistik daripada segi jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Seterusnya, terhadap politik, kita dapat melahirkan individu yang mematuhi demokrasi berperlembagaan dan menjadikan rakyat yang cemerlang. Seterusnya adalah daripada segi sosial. Kita dapat membentuk perpaduan dan mengekalkan keharmonian negara. Terdapat juga kepentingan falsafah pendidikan kebangsaan terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia seperti yang saya sudah nyatakan tadi, iaitu untuk melahirkan individu yang seimbang dan harmonis daripada segi Jerry, iaitu jasmani, emosi, intelek dan juga rohani. Seterusnya adalah dijadikan sebagai dasar dan pertimbangan asas untuk menentukan kurikulum, strategi pengajaran, bahan pembelajaran dan pembelajaran. Seterusnya juga kita gunakan untuk menentukan berapa kurikulum yang perlu dilaksanakan seperti KSPK, KBSM dan juga KSMM. Dan yang terakhir adalah konsep pendidikan berterusan. Jadi kita mempunyai fasa-fasa seperti pendidikan awal, kanak-kanak, pendidikan sekolah dan juga pendidikan tertiary. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Bagaimanakah falsafah pendidikan kebangsaan diterjemah ke dalam bentuk praktikal? Praktikal bermaksud sesuatu perkara yang dilakukan yang bukan berteraskan teori, tetapi ianya dipraktikkan. Salah satu bentuk praktikal FPK ialah Islam sebagai teras sistem pendidikan. Perkara ini merujuk kepada inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh sektor kerajaan dan juga sektor swasta untuk menerapkan teras-teras Islam dalam sistem pembelajaran mereka. Bentuk praktikal FPK yang kedua ialah sistem pembelajaran yang bersepadu. Sistem pembelajaran ini mampu menerapkan nilai-nilai Islam di samping subjek-subjek lain juga. Bentuk praktikal FPK yang ketiga ialah kurikulum yang melibatkan unsur Islam. Sistem pendidikan yang berteraskan Islam dipraktikkan dalam semua peringkat pengajian.